Okay, so kita, kejap cikgu tengah on. Record. Alright. So, kita, cikgu harap korang dah masih lagi ingat, masih fresh lagi apa yang kita belajar minggu lepas. Okay. So, sekarang kita nak masuk subtopik seterusnya. Okay. So, hari tu kita belajar pasal ergonomik tempat pergerakan. Lepas tu kita belajar tentang kepentingan menilai beban. Okay. Saiz dan risiko sebelum angkat objek. Okay. Sebelum kita nak angkat satu objek tu, okay, apa yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita angkat sesuatu objek tu. Okay. Supaya kita nak mengurangkan apa? Mengurangkan apa? Kenapa kita kena fikir dulu kita perlu angkat sesuatu objek tu? Kita nak kurangkan apa, kelas? Kecederaan ke? Ya, betul. Kita nak mengurangkan ataupun kita nak mengelakkan berlakunya kecederaan. Okey. So, kita masuk subtopik yang baru. Okey, cikgu terus share screen. Alright. Oh, sebelum tu korang sihat ke? Oi, tak tanya khabar. Sihat ke? Ya, cikgu. Sihat. Okay. Cikgu harap semua still okay Okay, cikgu share screen. Sains rumah tangga. Okay. So, sekarang you all nampak tak buku teks cikgu? Nampak skrin? Nampak. Right. So, sambil-sambil tu korang boleh buka buku korang. Siapa yang ada buku. Okay, yang tak ada boleh tengok sini. Okay. So, kita masuk subtopik 1.3. Okay, amalan keselamatan, mencegah kebakaran dan rawatan awal kecederaan akibat kebakaran. So, kita nak tengok, okay, apa ruang, kita nak kena pasti ruang tempat kediaman yang berisiko. Okay, maksudnya kalau di tempat kerja, di satu tempat kerja tu, okay, di mana kawasan tempat yang berisiko untuk berlakunya sesuatu kemalangan. Okay. Kemudian kita nak tengok punca kebakaran di tempat kerja. Okay. So, lebih pada ni lah, kebakaran lah hari ni. Okay. So, ruang tempat kerja, okay, berisiko tinggi kepada kebakaran. Okay. Kita ada, ni kalau kita cerita di ruang tempat kerja, kalau macam di dapur. So, kita ada dapur, bilik gas dan ruang penyimpanan. Okay. So, dapur ni apa? Kita dah belajar. Okay, dapur, tempat kerja, okay, yang ada banyak peralatan. Okay. Penggunaan alat penjimat masa. Okay, ini dapur yang mempunyai pelbagai alat penjimat masa yang rosak, okay, alat penjimat masa yang tidak disenggara dan penggunaan penyambung plug yang berlebihan dibuat pada soket. Okay, tiga poin ni, okay, adalah benda yang boleh menyebabkan dapur tu berisiko tinggi. Okay, awak ada barang yang awak tak selenggara, okay, yang awak tak jaga, okay, tapi awak letak di dapur. Maksudnya peralatan tu dia dah rosak lah, okay, tapi awak masih tempatkan dia di dapur. Okay, jadi semua tu akan mengundang risiko. Okay, sekarang kita tengok bilik gas. Sebut bilik gas pun, kalau kita terbayang tong gas pun, dah seram dah. Okay, kalau cikgu lah, okay, benda yang macam tong gas ni, dia seram sikit. Okay, jadi bilik gas, okay, menempatkan tong gas sama ada yang telah atau belum digunakan. Ini awak bayangkan macam dekat di tempat kerja. Okay, kalau ada bilik gas, okay, so dalam tu dia tempatkan tong gas yang banyak lah. Okay. Kemudian mudah terbakar sekiranya terdapat punca api kerana tong gas mudah meletup. Okay, maksudnya sekecil-kecil contoh orang merokok. Okay. Jadi bila orang merokok, okay, mungkin boleh ada percikan api ke, okay, ataupun bila kita memasak, okay, kalau benda-benda yang sekecil itulah, okay, kalau ada api, okay, dia boleh menyebabkan tong gas tu meletup. Okay. Kemudian ruang penyimpanan. Okay. Ruang penyimpanan macam store,
dia pengudaraan dan pencahayaan yang tidak cukup. Ni yang boleh menyebabkan tempat tu berisiko lah. Okay? Maksudnya kalau store tu dia tak ada ruang udara tak boleh keluar ataupun pencahayaan yang tidak cukup, gelap. Okay? Kemudian keluasan ruang menyimpan tidak sesuai, susun atur bahan makanan dan bukan makanan tidak sesuai. Okay, contohlah store tu ada banyak menyimpan kertas-kertas ke kan. So macam kertas ni berisiko untuk kalau ada percikan api. Macam orang merokok lah. Orang merokok, orang pergi store contohnya lah masuk dalam store dia isap rokok. Okay. Kemudian buang pula rokok tu lepas dah habis isap dia buang pula dalam store tu kan. Buang dekat lantai pijak-pijak. Okay? So mungkin bila dia tak sedar ataupun dia tak sengaja rokok dia tu dia tak padam betul-betul, okay, boleh menyebabkan kebakaran berlaku dalam store tu. Okay? So tadi dah ruang tempat kerja yang berisiko. So kita ada dapur, bilik gas dengan ruang penyimpanan. Okay, sekarang kita pergi punca kebakaran di tempat kerja. Okay, first sekali adalah pendawaian elektrik. Okay, so, pemasangan dan penyelenggaraan sistem pendawaian yang kurang sempurna. Okay, masa setting, nak set up bilik ataupun ruang kerja tu, okay, pendawaian elektrik yang tak sempurna. Okay, so itu first kali boleh menyebabkan tempat tu berisiko. Okay, macam sekolah kita kan, macam dekat bilik masakan, korang pernah masuk tak? Tahun lepas, pernah tak? Tak. Tak pernah, sian. Okay, so dekat bilik masak kita pun kita cerita daripada segi pembinaan lah kan. Bila macam kita masuk, okay, ada certain layout yang cikgu rasa tak sesuai. Okay, maksudnya kenapa dia orang buat macam ni ya? Macam tu kan. So jadi masa pemasangan tu, okay, faktor ni kita kena ambil berat. Okey, pemasangan dan penyelenggaraan sistem pendawaian. Okey, pendawaian elektrik yang terlalu lama. Okey, maksudnya kalau sekolah tu dah bertahun, berpuluh tahun, okey, ataupun berbelas-belas tahun. Bila dah lama, dia boleh menyebabkan litar pintas. Okey, terlalu banyak penyambungan. Apa maksud ni kelas? Orang selalu buat kat rumah ni kan? Terlalu banyak penyambungan dibuat sehingga melebihi beban. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Terlalu banyak. Kalau macam letak satu extension, lepas tu tambah lagi satu extension. Sangat betul. Okay, tambah lagi satu extension. You all, okay, pasang satu extension, bolehlah tambah satu lagi extension tu, okay lagi. Ini korang tahu tak yang jenis soket yang plug yang korang boleh cucuk kiri kanan dia tu? Kipin. Yes, itu kan? Itu sangat-sangat berbahaya kalau you pakai peralatan elektrik yang menggunakan voltan yang besar. Okay, you sambung lagi banyak kan? So itu bahaya. Okay, korang faham tak apa cikgu cakap ni? Faham tak? Faham. Okay. So kita pergi pada dapur gas. Okay, dapur gas, kebakaran dalam tupan boleh berlaku apabila gas bocor ke udara dan terdedah ke punca nyalaan. Okay, gas bocor sekiranya, okay, so awak boleh tengok gambar, okay, hos dan getah pipe gas bocor. Okay, maksudnya hos tu berlaku kebocoran, longgar atau pecah. Okay, regulator longgar dan retak, okay, akibat tolakan dan tarikan ketika membersihkan dapur gas. Okay, awak heret ke, okay, tong gas tu. Okay, menggunakan peralatan gas yang tidak diluluskan oleh SIRIM. Okay, penyimpanan silinder gas yang tidak selamat. So yang ni silinder ni tong gas lah. So ini awak sangat-sangat kena ambil berat. Okay, sebab dia sangat berbahaya lah. Okay, kalau dia meletup tu, impact dia, okay, besar dan kuatlah, bahaya. Okay, kemudian kita buat aktiviti memasak. Pun dekat rumah bila kita buat aktiviti memasak,
Okey. Tengok tukang masak yang cuai, tidak berhati-hati dan sikap sambil lewa ketika memasak boleh menyebabkan kebakaran. Okey, membiar masakan di atas dapur. Okey, siapa pernah buat ni? Okey, cuba mengaku sikit. Tanpa perhatian menyebabkan masakan menjadi hangus. Siapa pernah buat? Saya. Saya pun ada. Okey. Okey. Buka, lepas tu kita tinggalkan sekejap lah, kononnya sekejap, okey, sebab nak pergi buat benda lain ataupun nak pergi depan. Tapi tanpa kita sedari, kita lupa, okey. Saya terlupa pula ada benda yang kita on dekat dapur tu kan. Jadi tahu-tahu je dah berbau. Kalau lagi lama kita tinggalkan, okey, boleh terbakar okey. So kedua, merokoklah. Merokok ni sangatlah berbahaya. Okey, sebab dia ada okey, merokok ketika memasak. Ini atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Okey, kadang-kadang dia tak sedar yang dia dah matikan sepenuhnya puntung rokok tu. Okey, so itu contoh isap rokok campak dalam kawasan bersemak ke ataupun dekat pokok-pokok ke kan. Kalau ada daun-daun kering tu kan boleh mengakibatkan start bermulanya kebakaran tu. Okey, so merokok pun berbahaya. Okey, kerosakan peralatan elektrik. Okey, awak tengok gambar ni. Okey, so kalau ada macam ni di rumah, okey, jangan guna. Okey, jangan guna. Kegagalan peralatan elektrik berfungsi dengan baik menyebabkan kebakaran. Biasanya peralatan elektrik rosak disebabkan oleh beberapa perkara, iaitu kerosakan mekanikal, okey, terlalu lama, tak ada kelulusan sirim. Okey, so ini boleh membuatkan you all terdedah kepada bencana seperti kilat, gempa bumi atau banjir lah. Maksudnya kalau hujan tu, okey, kemudian petir kuat, okey, semua ni boleh mengakibatkan berlakunya sesuatu kebakaran, electric shock semua Okey, next kita pergi pada tindakan apabila berlaku kebakaran. Okey, ini kalau secara dasarnya, you all dah biasa, dah didedahkan, especially bila dekat sekolah kan. Okey, tengok So kebakaran dikesan, membunyikan penggera. So kalau ada kebakaran di sekolah, automatik penggera akan berbunyi, kita dah terus tahu. Okey, oh ada kebakaran. Kemudian ni di sini dia buat membuat panggilan kecemasan, keluar dari bangunan. Okey, gunakan peralatan pemadam api untuk memadam api yang kecil. Okey, kalau ada api kecil, bolehlah. Okey, kalau yang besar tu, you might as well kena selamatkan diri sendiri. Okey, barang-barang pun jangan bawa. Okey, memindahkan mangsa kebakaran, mendaftar mangsa yang tercedera, dan menentukan rawatan, lepas tu menyediakan maklum balas yang cepat dan tepat tentang mangsa. Okey, so ini adalah tindakan awak kalau berlaku sesuatu kebakaran di tempat kerja. Okey. Next, membunyikan penggera. Okey, so ini awak tahulah Okey, pastikan semua suis elektrik dimatikan, pintu bengkel hendaklah ditutup selepas semua pekerja telah keluar. Okey, itu maksudnya lepas kalau di tempat kerja, ada bunyi penggera, matikan semua suis elektrik. Okey, kalau macam ada kipas lampu tu, cepat-cepat tutup dan keluarlah. Okey, membuat panggilan kecemasan ini diterangkan balik satu-satu you all boleh baca sendiri. Okey, buat panggilan kecemasan menggunakan alat pemadam api. Okey, kita pergi sekejap kepada alat pemadam api, label berdasarkan simbol atau penggunaan huruf yang penggunaan huruf yang piawai bagi setiap kelas api yang dapat dipadam. Okey, ada 5 jenis kelas pemadam api So kita ada kelas A, B, C, D, E. Korang pernah tengok, korang pernah belajar ni kan? Masa ada dalam sains ada tak disebut? Ada kan? Ada tahun lepas. Kan? Jadi, so korang basically dah didedahkan. So korang pun tahu, apa tu alat pemadam api. Dia ada kelas A, B, C, D, E. A, B, C, D, E ni dia boleh padamkan apa. So A, padamkan, dia boleh memadam kebakaran yang berpunca daripada pepejal, kayu, kertas, kain, dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar. Itu untuk pemadam api kelas A.
Okey, kelas B. Okey, memadam kebakaran yang berpunca daripada cecair. Okey, macam minyak, cat, varnish, plastik dan lain-lain. C, okey, kebakaran yang untuk memadam kebakaran yang berpunca daripada gas. Okey, gas lah. Okey, dan pendawaian elektrik, okey, kotak fuse, okey, perkakasan elektrik. Okey, kalau D pula memadam kebakaran logam seperti ni lah awak boleh baca sendiri E, memadam kebakaran yang berpunca daripada minyak masak yang digunakan secara komersial. So, kalau kebakaran tu, okay, kita tahu punca dia, okay, daripada apa? Okay, pejal ke cecair ke gas. Okay, so kita boleh ambil pemadam api yang sesuai. Okay, A, B, C, D ataupun E. So, ini pernah keluar biasa dekat bahagian A lah tentang kelas api. Okay, so kena tahulah. Okay. Okay, jenis pemadam api. Okey, kita pergi kepada tata cara penggunaan alat pemadam api. Ini pun boleh ditanya, pernah ditanya. Okey. So, macam mana kita nak guna? Kita ingat teknik PAS. Okey, so P, pull, kita tarik pin. Okey, macam dalam gambar. Kemudian A untuk aim. Aim tu kita halakan, muncung pemadam api. Okey, kemudian S, kita ada squeeze, okey. Genggam picu atau pemegang alat pemadam api, okey, squeeze kan. Okey, kemudian S adalah sweep. Okey, tekan pemegang dan halakan muncung dari arah kiri ke kanan. Maksudnya kita nak padamkan api tu dengan cara macam sweep lah, okey, kita ratakan, okey. Okey, so ingat kita ada PAS. Okey, pull, aim, squeeze dengan sweep. Tu langkah untuk memadam kebakaran. Okey. Pengungsian bangunan. Okey, apabila mendengar bunyi penggera kecemasan, setiap individu perlu keluar dengan segera. Okey, apa ni, tindakan ini dinamakan pengungsian bangunan macam kita selalu buat kat sekolah. Okey, kita ada jawatan kuasa, okey, kita ada pelan lantai. Okey, maksudnya cikgu-cikgu di sekolah dia dah sediakan satu pelan. Okey, ada jawatan kuasa dan ada pelan yang yang kita sediakan supaya awak boleh ikut. Okey, so kalau berlakunya kebakaran, mana pintu keluar? Okey, dekat mana kita kena berkumpul. So, macam nombor 3 penentuan kawasan berkumpul. Assembly area dekat mana kalau berlakunya kebakaran. Okey, menentukan jalan keluar. Ni yang saya sebutlah, memastikan sistem kebombaan berfungsi. Okey, sebab tu dekat sekolah, kalau awak perasan, bila jadi je, kita buat je fire drill ni, cikgu mesti akan terjerit-jerit kan. Cepat, cepat. Korang perasan tak? Kan korang punyalah catwalk, jalan-jalan kan. Dan cikgu ni punyalah macam apa tah nak himpunkan korang ramai-ramai ni. Korang tahu tak kenapa? Kenapa kita kena cepat-cepat? Korang sedar tak? Ke korang tak sedar? Takut terperangkap. Okey, sebab kita ada duration masa, okey, target untuk pengosongan bangunan. Okey, berapa lama masa yang diambil yang sepatutnya kita kena kosongkan bangunan tu. Okey, sebab kalau lebih daripada tu dan pelajar tu kita tak identify dia awal, maksudnya dia tertinggal dan kita kan slow, you all berkumpul pun slow. Tapi bila ada pelajar yang tertinggal, okey, kita tak kenal pasti dia, so itu akan boleh mengakibatkan kehilangan nyawa lah. Okey, sebab kita lambat nak kumpul, lambat nak identify. Okey, tengok-tengok dia dah hangus. Okey, sebab lambat sangat baru sedar, ahli tak ada. Okey, so sebab tu yang penting, sebab tu cikgu ni bagian nak rak lah, okey, terjerit-jerit suruh korang cepat. Okey, sebab kita kena ikut. Dia ada masa dia. Kalau kita tak dapat nak follow, kita tak sampai target tu, itu yang kita kena praktis banyak kali. Sebab nak bagi masa tu betul lah. Okey, untuk mengelakkan kemalangan. Okey, bukannya cikgu saja-saja. Okey, so prosedur pemindahan mangsa kebakaran. Okey, kita tengok. Okey, macam mana cara kita nak memindahkan
mangsa kebakaran. Okay, you all kena faham. Bila ada mangsa kebakaran, dia tak boleh berjalan. Okay, so bila dia tak boleh berjalan, macam mana kita nak selamatkan dia? Orang yang tak boleh berjalan ni, berat badan dia, weight dia akan jadi bertambah kali ganda berat tau. Macam orang sakit kan. Okay, kalau dia, even kalau orang dalam air ringan lah kan. Okay, tapi you faham lah kalau orang tu tiba-tiba rebah, okay, you nak angkat dia tu, okay, berat badan dia tu berat lah. Okay, so ini adalah cara nak kita memindahkan apa tu, mangsa kebakaran. Okay, so pertama menggunakan kerusi. Okay, kita boleh nampak, okay, dudukkan di atas kerusi, letakkan kerusi dengan katil. Okay, lepas tu kita pindahkan mangsa, suruh dia duduk dan kita tarik kerusi bersama mangsa. Okay, ini you all boleh aplikasi dekat rumah Okay, contoh kalau berlaku kebakaran so kena cepat berfikir. Time tu susah sikit nak berfikir sebenarnya. Okay, tapi sebab awak dah belajar, takkan awak nak tinggalkan orang yang tersayang tu dekat tempat yang berbahaya tu kan. Family awak sendiri. So kepala tu kena cepat berfikir. So ini antara benda yang awak boleh buat, iaitu gunakan kerusi, kemudian menggunakan selimut. Okay, so baringkan adik ke, kalau berlaku dalam situasi tu ataupun mangsa tu, kita baringkan dia, lepas tu kita tarik guna selimut. Okay, perlahan-lahan. Alright. Okey, prosedur memindahkan mangsa kebakaran tanpa peralatan. Tadi menggunakan peralatan, so yang ni tak guna peralatan. So kita ada human crutch, okey, tongkat manusia. Okey, awak boleh tengok gambar lah. Okey, papah mangsa ke tempat selamat. Okey, fore and aft carry. Okey, awak tengoklah. Okey, so ini kita ada bantuan 2 orang. Okey, kita angkat dia. Okey, kemudian fore hand set. Okay, sama juga bila ada orang lain yang boleh kita boleh saling bantu-membantulah untuk mengalihkan mangsa. Okey, lepas tu mendaftar mangsa yang tercedera dan menentukan rawatan yang sesuai, menyediakan maklum balas yang cepat, okey, dan tepat tentang mangsa. Okey, kemudian kenapa menyediakan maklum balas yang cepat? Okey, bila awak call berlakunya kebakaran, bila awak call apa tu? Awak call bomber kan. So awak laporkan keadaan dia macam mana. So contohlah dia tengah sesak nafas. You pun cakap, oh dia sekarang nampak macam tak boleh nafas, tak boleh bernafas. Okey, jadi orang yang on the line tu dia boleh advise. Okey, sekarang nampaknya dia mungkin tengah susah nak bernafas, so you boleh buat macam ni. So kena maklumkan keadaan mangsa tu dengan cepat dan tepat. Okey, faham sebab kita nak selamatkan nyawa. Okey, so kita kena cepatlah. Okey, so you all semua dah belajar ni. So kalau berlaku apa-apa, kena ingat balik apa yang you all belajar. Okey, next. Rawatan awal kecederaan akibat kebakaran. Okey, so dalam gambar ni, kita nak tengok kepada rawatan. Okey, apa yang awak perlu yang ni awak perlu tahu. Okey, mengenal pasti rawatan awal kecederaan, kemudian menunjukkan cara rawatan awal kecederaan akibat kebakaran. Okey, so kita tengok sekarang luka, lecur atau terbakar. Okey, dalam gambar, dia ada contoh gambar kebakaran tahap pertama, tahap kedua dengan tahap ketiga. Okey, maksudnya tahap-tahap ni adalah teruk atau tak teruk you punya burn tu. Okey, so kita tengok tahap pertama. Okey, terdapat 3 tahap. Okey, tahap pertama, luka, lecur atau terbakar tahap pertama hanya melibatkan lapisan epidermis, iaitu bahagian kulit yang paling luar. Okey, yang ni So, bahagian kulit mangsa akan berasa sakit, kering dan berwarna kemerahan seperti melepuh. Ini macam kita melecur kena minyak kan? Kan sikit-sikit tu kan? Macam itulah. Okey, tapi kalau 1 titik, 2 titik tu tak adalah kira tahap pertama kan? Tapi you tengok dalam gambar tu lah.
Okey, so itu contoh kebakaran tahap pertama. Okey, tahap kebakaran kedua. Luka lecuk atau terbakar tahap kedua pula melibatkan lapisan epidermis, okey, dan dermis kulit. Maksudnya dalamlah sikit Bahagian kulit mangsa akan berasa sakit dan berwarna merah dan terdapat gelembung cecair. Okey, ni teruk sikit daripada tahap 1. Kemudian kita ada tahap 3. Okey, luka lecuk atau terbakar tahap 3 melibatkan kemusnahan seluruh lapisan kulit. Okey, dan boleh membawa hingga ke tulang. Ini yang memang teruklah. Okey, dan sakit dia memang tak payah cakap lah. Okey. Bahagian kulit yang terlibat akan menjadi kering dan bertukar warna kepada putih, hitam atau coklat gelap. Okey. Mangsa tidak akan berasa sakit. No comment. Okey, siapa yang pernah kena dia tahulah. Alright. Rawatan awal. Okey. So, rawatan awal bagi mangsa luka lecuk atau terbakar. Okey, first you alihkan mangsa, alirkan air sejuk ke tempat yang cedera selama 10 minit. Sekiranya tiada air, gunakan sebarang cecair yang sejuk. Okey, macam kita kan kalau terkena sikit ataupun you terkena benda panas kan, kita akan bubuh, terus pergi pada air kan dan kita alirkan air. Okey, tanggalkan sebarang perhiasan seperti jam. Okey, so tanggalkan semua-semua perhiasan. Okey, kalau dia pakai tali pinggang, okey, kita tali pinggang pun kita akan bukalah apa-apa yang ketat supaya dia boleh bernafas. Tutup bahagian terjera dengan pembalut kering. Okey, gauze yang macam korang-korang cabut gigi tu kan doktor dia bagi kan. Itu adalah gauze lah. Okey, yang disteril atau kain yang bersih. Bagi luka lecuk atau terbakar tahap ketiga, dapatkan rawatan perubatan dengan segeralah. Ni kalau tahap 3 tu dah memang teruk lah. So kita kena terus dapatkan rawatan. Okey, yang dia cerita ni yang tahap 1 tu bolehlah lagi. Okey, luka terbakar hingga ke saluran pernafasan. Okey, ini bila berlakunya kebakaran, orang yang biasanya bukan biasanya, orang yang orang panggil mati hilang nyawa kerana kesesakan nafas kan. Okey, ini antara punca dia. Okey, ataupun you boleh baca dekat sini dia punya tanda-tanda kan. Mangsa yang tersedut udara panas. Bila you terperangkap, asap tebal. Okey, so you bernafas, okey, bila you banyak menghirup asap yang tebal tu, yang panas tu, dia boleh menyebabkan awak sesak nafas. Okey. Tengok mangsa juga berisiko mengalami sesak nafas. Okey. Okey Sebab apa Sebab trachea luka, terbakar dan bengkak. Bila you sedut asap yang panas dan asap kebakaran tu, trachea boleh terluka. Dan bila makin banyak yang awak sedut, dia boleh terbakar dan bengkak. Tanda-tanda mangsa mengalami luka terbakar hingga ke saluran pernafasan. You tak nampak dekat luar. Tapi dia tengah struggle dekat dalam. So terdapat jelaga di sekitar hidung atau mulut mangsa. Maksudnya hitam you boleh nampak. Sebab dia dah sedut terlampau banyak asap. Lepas tu bulu hidung terbakar. I have no idea, tapi maybe you boleh nampak lah kot kan bulu hidung terbakar tu. Kemudian lidah kemerah-merahan, bengkak dan panas. Kita boleh tengoklah mungkin dia tengah struggle ke. So lidah dia tu dah kemerah-merahan. Kulit di sekitar mulut rosak. Suara berubah menjadi kasar atau garau, sukar untuk bernafas. So itu tanda-tanda dia masalah tu dah sampai dekat bahagian dalam. So rawatan awal bagi mangsa luka terbakar hingga ke saluran pernafasan, alihkan mangsa, hubungi ambulans, pulihkan bekalan udara atau pernafasan mangsa dengan melonggarkan baju, tenteramkan mangsa. You tengok, you tak boleh nak buat apa time tu. Kalau berlaku dekat family kita sendiri, so first kali, awak kena alihkan cepat-cepat daripada tempat kebakaran, call ambulans, longgarkan apa-apa yang ketat pada badan, supaya dia boleh bernafas. Lepas tu stay dengan mangsa dan kita cuba tenteramkan dia. Perhatikan tanda-tanda vital seperti kadar denyutan nadi, kalau you pandai tahap gerak balas dan kadar pernafasan sehingga ambulans tiba. So kena bagi dia sedarlah.
prosedur keselamatan di institusi. Okey, so ini kalau di tempat kerja ataupun di sebuah institusi, kalau sekolah pun dikira institusi Okey, so ini kita ada prosedur keselamatan yang sekolah kena ikut, wajib ikut. Okey, so pastikan penggera berfungsi. So penggera kat sekolah tu tiap-tiap tahun kita akan buat fire drill. Okey, sebab memang itu prosedur. Okey, kita mesti ikut. Okey, sebab macam cikgu cakap lah, latihan. Okey, kalau berlakunya kebakaran. Okey, lepas tu mengawal kebakaran, menghubungi jabatan bomba, pegawai keselamatan di institusi membentuk pasukan quick response team secara ad hoc. Okey, dekat sekolah pun memang ada team dia, okey, yang guru yang betul-betul in charge bahagian ni. Kalau berlaku kebakaran, team ni yang akan bergeraklah, okey. Kemudian memastikan dokumen, menghentikan mesin atau proses kerja, memutuskan bekalan kuasa. Okay. So ni you boleh baca sendirilah. Korang boleh baca sendiri ni sebenarnya. Okay. Mudah difaham. Okay. Langkah pencegahan kebakaran di tempat kerja. Okay. Organisasi hendaklah mengadakan latihan mencegah kebakaran. Organisasi ni macam cikgu cakap tadilah. Okay. Sekolah. Okay. Sekolah ni juga adalah tempat kerja kan untuk cikgu misalnya saya kata kan. So kena adakan latihan. Okey, lepas tu jabatan bomba kena check alat pemadam api dekat sekolah. Okey, memang ada memang kita buat. Lepas tu institusi kalau sekolah hendaklah menyediakan rekod untuk rekod penting yang tidak musnah atau kebakaran. Contoh senarai-senarai nama ke apa kan. So rekod-rekod ni yang penting supaya kalau berlaku tu kita boleh tengok okey siapa nama pelajar-pelajar dekat sekolah tu. Okey. Kemudian maklumat prosedur ditulis dengan jelas, simbol keselamatan dipapar bagi membantu pekerja melaksanakan langkah keselamatan dengan betul. Simbol exit contohnya. Okey. Kalau macam dekat panggung wayang kan. Simbol pintu keluar tu, okey, dia mesti jelas, terang. Okey, supaya kalau berlaku apa-apa kita nampak dan kita boleh keluarlah selamatkan diri. Okey, kajian prosedur keselamatan, okey, bandingkan keselamatan prosedur keselamatan antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan prosedur keselamatan di sekolah. Okey, ni you all boleh baca. Okey, dah okey habis. Okey, keselamatan di tempat kerja, ni rumusan dia. So kita dah tengok tentang tanggungjawab mematuhi peraturan keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality, persekitaran selamat dan ergonomik. Kita dah tengok minggu lepas. Kemudian minggu ni kita tengok amalan keselamatan mencegah kebakaran dan rawatan awal kecederaan akibat kebakaran. Okey, so habis. Settle. Okey, laju tak? Cikgu laju tak? Tidur ke? Hello? Tak ada cikgu. Okey. Alright. So cikgu stop dulu. Siapa tak mute tu? Harshini? Okey. Sekarang pergi pada aktiviti hari ini. Okey Untuk aktiviti hari ini, cikgu nak korang semua buka Google Classroom. Okey. Ada beberapa aktiviti yang cikgu nak awak, bukan beberapa. Okey, ada aktiviti yang cikgu sediakan ni. Aktiviti untuk saya dan awak explore bersama-sama macam mana nak menggunakan. Okey, jadi saya nak beritahu kepada awak semua, saya tak wajibkan you all buat sebab saya faham ada yang kekurangan data untuk nak install apps, ataupun nak uninstall, nak install. So macam-macam problem saya faham. So saya tak memaksa anda buat tugasan yang awak rasa awak tak boleh buat. Yang sekejap lagi saya akan explain. Tapi, bila kita nak belajar proses pembelajaran ni, kita kena ada pengorbanan. Awak berkorban, saya pun perlu berkorban. Dan in order untuk kita belajar benda baru ni, kita kena explore. Jadi dekat sini cikgu dah sediakan latihan nak cuba-cuba juga. Siapa yang boleh buat, boleh buat.
Okay, sebab maybe ada yang kena install lah. Okay, macam yang pakai phone. Okay, maybe kalau phone you berat ke tak boleh apa-apa semua, you buat je yang mana you rasa boleh. Okay, kalau you mampu, you boleh download, you ada wifi apa semua, then tolonglah buat kerja cikgu ni. Okay. Dan cikgu akan make sure setiap effort korang ni, maksudnya yang hantar kerja, yang buat aktiviti yang cikgu bagi, dia akan cikgu gunakan benda-benda ni semua ni, point yang awak dapat ni, points yang yang cikgu bagi ni, okay, untuk bantu awak dalam exam awak. Okay, maksudnya tengoklah kalau one day you ada exam pertengahan ke, kita ada exam apalah. Okay, so benda-benda yang awak buat dengan saya ni, okay, cikgu akan make sure dia akan jadi additional marks untuk you all. Okay, sebab yelah you berkorban. Okay, so ingat cikgu tak paksa. Nanti kau janganlah meroyan pula. Okay, cakap cikgu suruh buat macam-macam kan. Okay, so siapa yang boleh buat tolong buat. Okay, so sekarang cikgu share screen. Cikgu nak tunjuk apa yang telah cikgu sediakan. Bendanya simple je sebenarnya. Okay, screen 1 meeting. Sekejap, mana satu ni? Desktop. Okay, nampak skrin cikgu dah? Nampak. Okay. So, ini adalah cikgu akan buka Google Classroom. Okay. So, ini Google Classroom awak. Okay, ada dua, cikgu bagi dua tugasan dekat sini. Okay. So, yang pertama adalah, okay. Okay, yang pertama, cikgu bagi dua tugasan ni. Okay, so pertama, sila jawab soalan flip grade ni. So, flip grade ni, okay, cikgu nak you all tekan. Okay, so yang ni yang pertama. Yang kedua, jawab soalan latihan. Okay, latihan ni ada satu saja. So, yang latihan ni wajib. Semua orang wajib buat. Okay, buka. Lepas tu, salin, tulis hari, tulis tarikh, salin dan isi je tempat kosong tu. Okay, ada satu je soalan dia. Okay, kemudian cikgu nak awak, okay, salin soalan latihan dalam buku tulis dan jawab dengan betul. Tulis hari dan tarikh hari ini dan PM cikgu personally hasil gambar kerja anda lah. Satu je soalan. Kemudian untuk flip grade ni, okay, kalau you tekan, okay, dia akan keluar macam ni, assignment. Okay, okay, ini tak ada kena dengan apa yang kita belajar lah sebenarnya. Alright, ni flip grade, okay. Cikgu nak cuba flip grade ni. Okay. Dia basically adalah platform untuk kita berinteraksi menggunakan video. Okay. So untuk tugasan hari ni semua orang saya nak awak tekan link. Lepas tu nanti awak akan kena log in guna account MOE korang. So yang mana boleh masuk Google Classroom ni, you all boleh log in kepada flip grade ni. Okay, so follow je instruction dia. Lepas awak klik link daripada flip grade ni, dia akan suruh sign in with Google. Okay, so masukkan account Google, MOE. Kemudian boleh terus jawab lah rasanya. Okay, nak jawab apa? Okay, untuk flip grade ni, untuk testing Okay, so baca sini flip grade ni boleh upload video, drawing, stiker semua, screen recording. Nanti you all explore sendiri lah. So dalam video ni saya nak awak share how to pronounce your name. Okay, maksudnya perkenalkan diri awak. Okay, how to pronounce your name. Kemudian what is something we should know about you. Apa benda yang awak nak beritahu tentang diri awak. Satu pun cukup. So nanti awak record respon dan awak boleh buat video. Setiap orang kena hantar video. Okay, macam ni cikgu dah login. So dia akan terus keluar macam ni. Okay, bukan macam ni. Dia keluar macam ni sebab cikgu tengah share screen dengan awak. Sebab tadi waktu cikgu try, dia terus keluar. Dia ada instruction dia, you kena follow sikit je. Okay, tapi memang senang lah. Okay, so nanti explore sendiri. Okay, saya nak tunggu, nak tengok respon daripada korang. So perkenalkan dirilah. Nanti you boleh edit, ada frame ke, apa benda stiker-stiker ke. Buatlah cantik-cantik. Okay, simple-simple pun tak apa. Just cikgu nak tengok macam mana. So ini tugasan awak. So satu flip grade. Okay, satu soalan latihan. Kejap
Okey, ada lagi satu. Tapi cikgu tak masukkan dalam ni. Ini Flipgrid tadi. Okey, silap. Okey, tak apa, nanti ada 2. Okey, nanti cikgu bagi satu lagi link. Okey, korang faham tak? Korang faham tak? Faham. Okey, ada berapa kerja yang korang kena buat? 2. Kan 2, 3. 3. 3 apa dia? Apa dia? Flipgrid. Flipgrid lagi? Soalan lagi satu? Yang cikgu belum bagi lagi. Okey. Okey, ada 3 Flipgrid, salin soalan dalam buku tulis. Satu lagi ni nanti cikgu share link. Okey, nanti apa-apa cikgu update dalam group lah. Okey, so far you all faham tak apa yang kena buat? Faham. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tentang tajuk hari ni? Tak ada. Tak ada kan, sebab tak ada apa pun. Bukan tak ada apa, I mean like kebakaran you dah biasa boleh relate kan. Okay, so kita berhenti kat sini. Sekarang baru 9.30. Siapkan kerja dan hantar sampai masa kita habis 10.40 kan? Betul? Betul. Bagus. Okay, so 10.40 cikgu nak tengok korang punya tugasan. Untuk yang boleh lah, untuk yang ada masalah lain, share handphone dan sebagainya, yang tak sempat, tak apa, cikgu masih tunggu. Okay, apa-apa jangan senyap. Okay, Farah Najwa. Saya ke? Okay tak? Saja je panggil nama. Okay kan? Faham kan?